ada beberapa perkara yang menjadi penghalang dan penghadang kepada amal saleh kita, yang mana perkara-perkara ini jika kita tidak berusaha untuk mengelakkannya, maka ia akan memudaratkan kita. Yang pertama, iaitu yang disebutkan sebagai ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Pada dunia hari ini kita melihat betapa mudahnya kita mendapatkan satu-satu perkara hanya dengan menggunakan hujung jari kita saja, tuan-tuan. Hanya dengan kita menaip atau menulis sesuatu, maka kita akan mendapat akses dan mengetahui satu benda. Hatta sekalipun kita berada dalam PGA ni, hatta sekalipun kita berada di Semenyih, kita boleh tahu apa yang berlaku di kampung kita. Bahkan orang kampung kita pun tak tahu apa yang berlaku di kampung halaman dia, tapi kita lebih tahu daripada dia. Adapun apa perkara yang kita dapatkan itu sama ada berbentuk maklumat, sama ada berbentuk ilmu, maka di antaranya ada yang tidak memberikan manfaat sedikit pun dalam kehidupan kita, yang pertama. Dan yang keduanya itu perkara yang senantiasa menjadi halangan dan hadangan dalam kehidupan kita ini, iaitu bila mana kita ini dikurniakan hati, tetapi hati kita tidak fokus, hati kita tidak khusyuk, hati kita ini bersifat apa yang disebutkan sebagai berbolak-balik pada Allah. Yang memiliki hati seperti ini, kita minta doa pada Allah Ta'ala dalam doa yang masyhur yang diajarkan kepada kita, sama ada seusai daripada solat, sama ada di mana saja kita berada, kita minta pada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Allah yang memiliki hati yang berbolak-balik, sabbit, tetapkanlah hati kami ini pada ketaatan dan ibadah padamu ya Allah. Pada hati manusia pada siangnya ini kita taat, nanti tengah hari kita akan kufur dengan nikmat Allah, kita akan langgar perintah Allah. Pada malam hari kita merintih pada Allah, kita bertahajud kepada Allah, belum tentu pada siang hati kita ini masih tetap pada keadaan yang sama. Mungkin diuji dengan demi ujian yang datang kepada kita, sama ada daripada keluarga kita, sama ada daripada kejiranan kita, sama ada di tempat kerja kita, sama ada masyarakat kita ini yang akan menguji kita. Ketika itu hati kita ini akan berbolak-balik. Kita minta pada Allah tetapkan hati kita pada dua keadaan, iaitu ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang ketiganya yang menjadi hadangan dalam kehidupan kita ini, apabila kita ini mempunyai hati yang namanya nafsu, iaitu mereka yang disebutkan sebagai nafsu yang tidak pernah puas, nafsu yang tak pernah puas, nafsu yang tak pernah kenyang, nafsu yang mana sentiasa mengalahkan iman kita. Sebab itulah Allah Ta'ala menyediakan dan memberikan serta mengurniakan kepada kita dalam satu tahun, satu bulan yang namanya Ramadan Al-Mubarak. Padanya dibelenggu para iblis dan juga syaitan daripada untuk menghasut kita. Ketika itu berlakulah pertembungan di antara satu dengan satu, pertembungan di antara iman dan juga di antara nafsu kita. Maka ketika itu adakah iman akan senantiasa mengatasi nafsu kita? Maka inilah yang dinamakan nafsu yang tak pernah kenyang, nafsu yang tak pernah merasakan puas, yang tidak ada rasa sifat qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah, dan tidak ada rasa syukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sentiasa kita hendak satu benda yang lebih daripada Allah dah beri kepada kita. Bila dah diberi yang lebih itu, kita nak lebih daripada itu. Itu yang ketiga. Dan yang keempatnya, iaitu yang paling malang dalam kehidupan kita, tuan-tuan, yang dinamakan bila mana kita berhajat dan kita menghendaki sesuatu ataupun kita berdoa kepada Allah, Allah tidak memperkenankan. Itulah kegagalan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, bagaimana baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita satu doa dalam hadis baginda yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, kita minta lindung dengan Allah Taala daripada empat perkara tersebut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Aku minta lindung dengan kamu wahai Allah. Yang pertamanya kata Nabi, min ilmin la yanfa, daripada ilmu yang tidak memberikan manfaat kepada kita. Kita minta lindung yang pertama. Yang keduanya, wa min qalbin la yakhsha, daripada hati yang tak khusyuk, daripada hati yang tak fokus, daripada hati yang sentiasa berbolak-balik dan tidak kembali kepada ketaatan.
Yang ketiganya kita minta lindung dengan Allah Ta'ala, wa min nafsin la tashba', daripada hawa nafsu yang tak pernah kenyang. Nafsu kita ni tuan-tuan sifatnya sentiasa lapar dan dahaga. Maka sentiasa kalau kita melayani nafsu kita, maka ketika itu kita akan tewas dan iman kita juga akan tewas. Kerana itu kita minta lindung dengan Allah Ta'ala daripada perkara yang ketiga yang Nabi ajar kepada kita, wa min nafsin la tashba', daripada nafsu yang tak pernah kenyang. Dan yang keempatnya, Nabi ajar kepada kita satu doa, Allahumma inni a'udzubika. Yang keempatnya, wa min du'ain la yusma', daripada doa yang tidak diperkenankan oleh Allah Ta'ala, daripada doa yang tidak didengari oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah was-sami'ul alim, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Bukannya Allah tak dengar doa kita tuan-tuan, tetapi doa kita tidak diperkenankan. Allah membiarkan kita dalam keadaan kita leka dan maksiat. Kerana itulah kita sebut bagaimana dalam satu kisah yang masyhur, yang seorang jumpa dengan Al-Imam Hasan Al-Basri, tanya kepadanya, dia sedang melakukan maksiat dan dia melakukan maksiat yang banyak, dan dia heran kepada Allah Ta'ala kerana tak kenakan hukuman ke atas dirinya. Lalu kata Imam Hasan Al-Basri, adakah kau bangun menunaikan solat sunat tahajud? Katanya tidak. Maka itulah seberat-berat hukuman yang Allah kenakan ke atas kamu. Allah biarkan kamu dalam keadaan lena yang panjang. Allah tak nak jemput dan tak nak dengar akan rintihan dan doa daripada kamu. Itulah seberat-berat hukuman. Tuan-tuan muslimin muslimat, dan kemudian dirangkumkan dalam 4 perkara, wa min haula'il arba', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada 4 perkara tersebut. Yang pertama, ilmu yang tidak benar manfaat. Yang keduanya iaitu hati yang tak khusyuk. Yang ketiganya disebutkan nafsu kita ini yang tak pernah kenyang. Yang keempatnya disebutkan sebagai doa yang tidak diperkenankan, doa yang tidak didengari oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan daripada keempat perkara tersebut. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kadang-kadang dalam kehidupan kita, kalau kita renung pada pagi yang barakah ini, banyak dah kita minta pada Allah Ta'ala tapi Allah tak perkenankan kita. Apalah agaan salah kita ya tuan-tuan? Apalah rasanya, kenapalah Allah tidak perkenankan doa-doa kita ini, sedangkan kita tahu diri kita ikhlas menunaikan satu-satu amalan. Pagi-pagi kita bersedekah, kita menunaikan salat berjamaah, kemudian nanti kita balik rumah baik dengan anak dan isteri kita, kemudian tengah hari nanti jumpa kawan-kawan kita, kita senyum bermanis muka dengan mereka. Ada program masyarakat, kita join, kita sertai program masyarakat untuk kebaikan bersama. Tapi bila mana kita doa, Allah tak perkenankan, menjadi satu persoalan dalam setiap hamba manusia. Maka ketahuilah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, bagaimana Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bagi tahu kepada kita bahawa Allah Ta'ala ini dia akan menerima doa hamba-hambanya, melainkan padanya ada 2 perkara. Doa yang mana Allah ini maha menerima taubat, maha menerima doa hambanya, tetapi apabila ada 2 perkara ini, maka doa kita ini tidak dikurniakan dan tidak didengari oleh Allah Ta'ala. Yang pertamanya tuan-tuan, bila mana dalam hadis sebut, bila mana doa kita ini ada niat yang jahat, kita berdoa dengan niat yang jahat atas kejahatan, atas kepentingan diri kita, maka kita mendoakan kejahatan kepada seseorang ataupun sesuatu. Yang keduanya, pada doa kita itu disertai dengan hasrat untuk kita memutuskan silaturahim. Maka dengan ada 2, iaitu yang pertama niat yang jahat atas kejahatan, yang keduanya dalam doa kita ini mengakibatkan putusnya, berpecahnya di kalangan kita, putusnya silaturahim dan juga ukhuwah, maka doa tersebut tidak akan didengari dan diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Bahkan mereka yang tidak ada 2 unsur ini, Allah akan menerima doanya dalam 3 keadaan. Kata ulama ketika mana mensyarahkan hadis ini, keadaan yang pertama, bila mana kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah akan kabulkan serta-merta doa kita. Biasa berlaku kadang-kadang dalam kehidupan kita. Kita tanya diri kita masing-masing. Baru ni saya pada anak ambil peperiksaan UPSR. Ada tak kita doa pada Allah supaya Allah berikan kejayaan yang setimpal ke atas anak kita? InsyaAllah ada di kalangan kita anak-anak yang berjaya. Maka itulah bukti Allah mendengar doa kita dan Allah memperkenankan doa kita itu hasilnya secara serta-merta. Soal ikhtiar, soal usaha, soal istiqamah, soal tawakal itu perkara yang lain. Tetapi dimulai dengan doa kita, Allah dengar dan Allah perkenankan. Itu doa yang pertama, yang mungkin di kalangan kita itulah jenis doa yang kita nak, yang disebutkan oleh ulama.
Tetapi pada keadaan yang kedua, kata ulama, iaitu doa kita ini Allah tangguh. Hak ni kita kena yakin. Bila mana kita doa tak dapat, tak muncul, tetapi sebenarnya doa ini adalah jatuh pada kategori yang kedua, iaitu doa yang Allah tangguh dalam dua masa. Sama ada tangguhnya ketika dunia, mungkin kita berdoa pada usia pada hari ini, tapi Allah perkenankan pada masa yang akan datang. Ataupun yang keduanya yang lebih besar, apabila kita berdoa pada Allah tak dapat di dunia, tapi Allah kurniakan ketika mana kita berada di hari akhirat. Sebab itulah dalam satu riwayat hadis yang lain, bagaimana seorang manusia itu dia heran pada hari kiamat itu dikurniakan kepadanya nikmat dan kelebihan ke atasnya, diangkatkan darjatnya. Lalu dia tanya pada Allah, aku ni tak buat apa amalan banyak sangat pun di dunia, mana aku dapat semua ni? Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, bukankah aku perintahkan kepada kamu supaya berdoa kepadaku? Maka inilah hasilnya ketika mana kita berada di akhirat kelak. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang kita berfikir juga, kita ni kalau diberi pilihan, kita nak yang pertama ke nak yang kedua? Nak dikurniakan waktu kita duduk dunia ke, ataupun kita nak dikurniakan pada akhirat? Agak kita lah. Kalau kita minta duit nak di dunia lah tuan-tuan ya. Kalau kita ni banyak hutang, kawan kita duk mesej kita bila nak bayar, naklah di dunia. Tapi dalam satu keadaan yang lebih baik untuk kita, iaitu kita ini menerima ganjaran hasil daripada doa kita ketika mana kita berada di akhirat kita. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Kamu minta pada aku akan perkenankan, maka Allah akan perkenankan. Dan yang ketiganya, iaitu kategori doa yang mana kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah tak kabulkan, Allah tak munculkan hasilnya. Sebab apa? Allah nak jauhkan kita daripada kejahatan, Allah nak jauhkan kita daripada musibah dan seumpamanya. Sebab tu dalam Al-Quran sebut, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, kata Allah. Boleh jadi satu benda yang mana tak baik bagi kamu, yang kamu sangka benda tu tak elok untuk kamu, wa huwa khairul lakum, kata Allah, itu yang lebih baik bagi kamu pada nilaian dan pengetahuan Allah. Dan yang keduanya, boleh jadi satu benda itu kita suka, kita rancang benda tu elok-elok dan kita rasa itulah yang terbaik dalam kehidupan kita, wa huwa syarrul lakum, kata Allah, dan benda tu tak baik. Kita kena yakin dengan jaminan dan kata-kata Allah. Allah kata benda tu tak baik bagi kita, wallahu ya'lam, Allah Maha mengetahui, wa antum, kata Allah, la ta'lamun, dan kamu tidak mengetahui apa yang aku ketahui, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kadang-kadang dalam kehidupan kita, apa yang kita minta dan kita hajat tu tak kita peroleh. Kalau kita ambil contoh yang mudah lah tuan-tuan, bila mana satu benda tu Allah nak elakkan kita daripada mudarat. Baru ni kalau kita lihat bagaimana peristiwa kapal terbang Lion yang terhempas, ada di kalangan penumpang yang tak sempat naik, maka sebenarnya dia telah terselamat daripada musibah yang besar. Maka dia berasa syukur yang amat sangat pada Allah Ta'ala. Ataupun dalam keadaan yang lain, contohnya kalau kita nak naik satu kenderaan dan kemudian sepatutnya tempat yang di hadapan tu tempat kita, tapi telah diambil alih oleh orang lain, maka duduklah kita dalam belakang ni dalam keadaan tak puas hati, merungut-rungut dalam hati kita, patut aku duduk depan, patut aku duduk depan. Dengan takdir Allah berlaku kemalangan dan orang yang berada di hadapan itu mati tuan-tuan, maka ketika itu apa rasa kita? Maka kita akan kata inilah yang Allah rancang yang terbaik untuk kita. Ataupun dalam kehidupan kita yang biasanya yang suka merancang, manusia ni dia suka merancang, tapi kalau dia tak sandar pada Allah, maka perancangannya akan sia-sia. Bila mana kita bekerja pada hari ini, kalau kita bertugas sebagai anggota, kita kata aku nak berhenti kerja, aku nak pencen umur aku sekian-sekian. Dengan apa? Dengan kita mengumpul harta yang banyak. Kita buat, kalau kerja yang lain kita buat part time dan sebagainya, tambah kerja lain sebagainya, buat overtime sebagainya. Untuk apa? Untuk masa depan kita. Nanti bila aku berhenti kerja, aku nak balik kampung, tanah pusaka, aku nak buat rumah, aku nak buat banglo 3 tingkat, 2 tingkat, aku nak beli kereta baru, ada rezeki aku nak nikah baru, kata dia. Dia rancang, dia merancang. Tidak salah merancang, tetapi ketika mana dia merancang dan berusaha, dia tidak memedulikan akhirat dia. Dia tidak mempedulikan bekalan akhirat dia. Dia bekerja 24 jam tuan-tuan, daripada matahari tak terbit sampai matahari tenggelam, dia tak jumpa matahari. Kemudian dia ini leka dengan dunia dia. Dia tak pergi ke tempat-tempat yang baik. Dia tidak melakukan tambah amalan dia tuan-tuan. Maka dia leka dengan akhirat dia, kerana dia meletakkan dunia di hadapan dan akhiratnya dia tak pedulikan. Kata salafus salih, kalau kita letakkan akhirat di hadapan, nescaya dunia akan mengikuti kita. Maka orang yang sedemikian rupa
sampai masa dia takdir Allah betul tuan-tuan, duit dia banyak, lalu dia buat rumah dia beli kereta baru, dan bila sampai masa 7 hari je tuan-tuan dia masuk rumah dia. 7 hari je dia guna kereta baru dia tuan-tuan, Allah takdirkan Allah cabut nyawa dia, kembali dia bertemu dengan Allah Ta'ala. Apa jadi pada rumah yang besar? Apa jadi pada kereta dia yang mewah? Sedangkan ketika mana dia berusaha, dia tinggalkan akhirat dia, bekalan ilmu dia tinggalkan, ilmu agama dia tinggalkan. Ketika itu rumahnya itu akan diduduki oleh isterinya dan anak-anaknya, keretanya akan digunakan isteri dan anak-anaknya. Kotlah ditakdirkan Abi Edah kahwin pula isteri itu dengan suami yang baru. Yang pakai kereta baru kita ni tuan-tuan, suami baru kepada isteri kita. Dia pun bawa lah kereta kita ni pusing-pusing kawasan kubur kita. Kita pun tengok macam kenal je kereta ni. Color kereta ni aku yang pilih dulu, contoh kan. Dan lebih pedih lagi tuan-tuan, dia horn lagi kat kubur kita tu. Itu baru kita tahu betapa pedihnya. Apa yang kita rancang sebenarnya ada lebih baik daripada Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmati Allah, jangan gusar, jangan risau sekiranya doa kita ini ikhlas, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, tapi sebenarnya Allah tangguhkan, sama ada lewat ataupun ketika mana pada akhirat, ataupun yang kita minta itu sebenarnya mengelakkan kita daripada ditimpa kemusnahan, ditimpa musibah, ditimpa kesusahan dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, baru-baru ni dalam khutbah Jumaat kita tentang tajuk rahmatan lil alamin. Bukan tajuk yang baru ni tuan-tuan, baru ni tajuk zakat. Yang sebelum tu tajuk cuti sekolah. Sebelum lagi Satu Negeri Selangor menceritakan tentang 1 bulan 1 hari yang dinamakan Maulidur Rasul, keputeraan baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Maka hari itu semua Negeri Selangor menceritakan tentang kelahiran keputeraan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak petik satu daripada teks daripada khutbah tersebut yang menceritakan bagaimana satu hari Saidina Umar bin Khattab dia declare kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Kata Umar, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya diri engkau lebih aku cintai min kulli syai'in, daripada segala yang ada, illa min nafsi." Kata Umar, melainkan diriku. Bila mana dengar pengakuan daripada Umar bin Khattab, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sabda kepada Umar, Nabi tegur kepada Saidina Umar, kata Nabi, "La wallazi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi." Tidak, demi jiwaku yang berada di tangannya Allah Ta'ala, tidak diriku dicintai olehmu, melainkan kau mencintai lebih daripada dirimu sendiri, kata Rasulullah SAW. Nabi tegur Saidina Umar. Lalu bila mana orang yang taat pada agamanya dan taat pada Rasulnya, bila mana baginda yang mulia tegur Saidina Umar, maka Saidina Umar kata apa kepada Rasulullah? Dia berjanji dan bersumpah kepada Rasulullah, katanya, "Fa innahul an," maka dengan itu sekarang, wallahi, demi Allah, kata Umar, "la anta ahabbu ilayya min nafsi," sesungguhnya dirimu lebih aku cintai daripada diriku, kata Sayyidina Umar kepada Rasulullah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mendengar kata-kata Umar, "Al-an ya Umar," kata Nabi. Kata Umar, kata Rasulullah, "Maka sekarang telah sempurnalah iman kamu wahai Umar." Subhanallah tuan-tuan. Di antara ciri-ciri iman yang sempurna, bila mana kita meletakkan satu tokoh yang mulia, baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi daripada diri kita, kita cintai. Sayang 1000 kali sayang kalau di kalangan kita yang ada, ataupun di kalangan anak-anak remaja kita yang ada, ataupun di kalangan isteri-isteri kita, ataupun di kalangan rakan sekerja kita yang meletakkan satu tokoh selain daripada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu yang dicintai dan diikuti dalam kehidupannya, maka itulah sebesar-besar yang rugi dalam kehidupan. Tidak sempurna iman seorang bila mana dia tak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma persoalannya pada hari ini, bila sampai bulan Rabiul Awal, kerap kita ni berbalah, kerap kita ni bertelagah, boleh tak boleh kita sambut Maulid Rasul. Baru ni waktu 12 Rabiul Awal, saya dapat mesej daripada pelajar kolej, sebab saya ada mengajar pelajar kolej. Katanya apa? "Ustaz, betul ke Maulid Rasul ni bid'ah? Betul ke tak boleh sambut Maulid Rasul?" Maka dalam khutbah dia sebut baru-baru ni tuan-tuan. Jelas, sebab tu dia penting, dia tekankan satu benda. Di antara kehujahan untuk menyambut
keharusan untuk menyambut Maulidur Rasul ini didahului dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana satu hari baginda ditanya oleh sahabat tentang puasanya baginda pada hari Isnin. Sahabat tanya kepada baginda yang mulia tentang puasanya pada hari Isnin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumil Isnin. Nabi ditanya tentang puasanya pada hari Isnin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melazimi berpuasa pada hari Isnin. Itu menjadi satu kebiasaan kepada Nabi, iaitu pada hari Isnin Nabi akan berpuasa. Maka jawab Nabi apa bila ditanya? Kata Nabi, zaka yaumu wulidtu. Pada hari itulah aku dilahirkan, kata Nabi. Pada hari Isnin itulah aku dilahirkan. Wa fihi yaumin bu'istu, dan aku diangkat, diutus menjadi rasul. Au unzila fihi, ataupun diturunkan Al-Quran kepadanya. 3 benda tuan-tuan pada hari Isnin. Menunjukkan kepada kita bahawa baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri meraihkan hari keputraannya, kelahirannya dengan berpuasa dalam hadis ni. Bila ditanya tentang puasa hari Isnin, Nabi kata zaka yaumin wulidtu, pada hari itulah aku dilahirkan. Maka Nabi berpuasa pada hari Isnin. Apatah lagi kita yang lebih 1440 tahun dah Nabi tinggalkan kita, tak kenal kita Nabi kita tuan-tuan. Maka ketika mana sambutan Maulidur Rasul, sama ada peringkat taman, sama ada peringkat negeri, sama ada peringkat kebangsaan, itu baik dan harus untuk kita lakukan, kerana mendekatkan kita dan memperkenalkan semula baginda yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada segenap lapisan masyarakat, terutamanya remaja kita hari ini tuan-tuan, dah jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kenal Nabi, dia tak ngaji kitab Syama'il Muhammadiyah, dia tak baca tentang kepribadian, kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak lahir cinta dia. Maka dengan sambutan Maulidur Rasul ini, walaupun setahun sekali, walaupun Nabi itu menyambut setiap minggu kelahirannya, memperingati kelahirannya dengan berpuasa, setahun sekali pun kita tak mahu. Kita tak buat program-program untuk mendekatkan masyarakat hari ini dengan baginda Nabi, tak nak memperkenalkan mereka dan mendekatkan rasa cinta mereka kepada Rasulullah, maka itu adalah serugi-ruginya dalam kehidupan masyarakat pada hari ini. Tuan-tuan, masyarakat hari ini masyarakat yang ujub, masyarakat yang dia merasakan dia tak perlu kepada orang lain, maka dia hanya mementingkan dirinya. Balik rumah, duduk rumah, tengok TV, sekali malam keluar makan, kemudian sekali esok dia tak mau campur dengan masyarakat. Masyarakat buat apa pun dia tak peduli. Maka ketika itu buatlah program-program seperti mana berqasidah, berzikir, mengingati Allah, dan juga menyebut-nyebut tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan buatlah apa saja aktiviti yang mendatangkan manfaat kepada semua segenap lapisan masyarakat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ini syuruk 7-5 minit. Betul. Baik. Jadi pada perkongsian kita kuliah yang lepas, kita ada sebut tentang satu amal yang namanya taubat kepada Allah Ta'ala. Ini berkaitan dengan doa kita, iaitu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Taubat ini adalah merupakan satu amal yang baginda sendiri buat. Kita sebut dalam yang lepas, Nabi SAW kata Nabi, aku bertaubat kepada Allah satu hari 100 kali. Dalam riwayat hadis yang lain, Nabi bertaubat kepada Allah 70 kali. Bahkan Allah memerintahkan kepada kita, innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya aku, kata Allah, suka dan cinta kepada orang yang bertaubat. Siapa yang bertaubat mendapat satu ganjaran pahala. Siapa yang telah bertaubat dengan kaedah taubat yang betul, maka Allah akan memberikan keampunan kepada dia dan mendapat 2 dalam 1 tuan-tuan. Yang keduanya Allah sebut juga, iaitu watubu ilallahi jami'a, bertaubatlah kalian kepada Allah sekalian kamu, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Menunjukkan orang-orang yang beriman juga Allah perintahkan bertaubat, kerana hanya al-ma'sum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlepas daripada melakukan kesalahan, diampunkan dosa yang sebelumnya akan datang. Tetapi orang mukmin sekalipun tetap akan melakukan kesalahan dan dosa, bahkan maksiat, maka bertaubatlah kepada Allah. 3 ciri utama kalau kita dapat kongsi pada pagi yang berkah ini tuan-tuan. Apakah menjadi rukun kepada taubat, amal yang namanya taubat? Yang pertama, kata pengarang kitab Syekh Abdul Qadir Al-Muttalib Al-Mandili, katanya yang pertama, bila mana nak bertaubat ada 3 rukun. Yang pertama, didahului dengan penyesalan kita semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kita buat maksiat dan kita sedar maksiat kita menyesal hanya kerana Allah Ta'ala. Dan tiada sah satu taubat itu sekiranya dia bertaubat selain daripada Allah, seperti mana ditimpa kepadanya penyakit dan juga musibah ataupun bala. Tuan-tuan, kalaulah saya ni ditahan anggota lah,
pandu terlalu laju dan kemudian saya kena saman. Saya menyesal bukannya sebab saya langgar peraturan, tapi saya menyesal kerana saya mendapat saman dan teguran daripada anggota yang bertugas. Itu kita. Dan kalau kita melakukan maksiat, bila mana kita ini melakukan maksiat, bukanlah kerana kita ni menyesal kerana perintah Allah kata jangan buat maksiat tersebut, judi ke, mencuri ke, naya orang ke, rasuah ke dan sebagainya, tetapi kita menyesal sebab apa? Sebab Allah timpakan penyakit ke atas kita, Allah timpakan musibah ke atas keluarga kita, rumah kita terbakar contoh. Kalau orang yang melakukan perbuatan seks secara rambang, melakukan perzinaan, pelacuran, Allah timpakan ke atasnya penyakit HIV AIDS yang tiada ubatnya contohnya, maka ketika itu penyesalannya mesti dikembalikan penyesalan kerana Allah, bukan hanya kerana penyakit yang ditimpa. Itu yang pertama kata pengarang kitab. Yang keduanya iaitu dia menyesal tuan-tuan, dan tidak akan mengulangi perbuatan maksiat itu. Penyesalan ini dengan erti kata dia tidak akan mengulangi lagi maksiat yang dia telah lakukan. Kalau pernah dia melakukan maksiat yang namanya judi, maka dia tinggalkan judi itu. Kalau judinya di kasino, di genting, maka jangan di downgrade judi dia tu. Boleh pula dia pergi ke kedai tikam, boleh pula dia main judi yang kecil-kecil, judi online dan sebagainya. Dia kena tinggalkan keseluruhan maksiat yang namanya judi. Dan yang ketiganya iaitu rukun ataupun asas kepada taubat kita ni tuan-tuan. Kalau betul-betul lah kita nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, iaitu kita berazam. Berazam dengan jazam dalam hati kita, kita tidak akan melakukan maksiat tersebut. 3 rukun. Yang pertama, penyesalan kepada Allah Ta'ala. Yang keduanya, meninggalkan terus maksiat tersebut secara terus. Yang ketiganya, kita bercita-cita dan berazam untuk tidak melakukan perbuatan maksiat tersebut. Maka dengan 3 kaedah ini, iaitu rukun kepada amal yang namanya taubat, mudah-mudahan Allah akan menerima taubat kita tuan-tuan. Allah ini maha menerima taubat hamba-hambanya, maka usahalah kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sekiranya dikatakan maksiat yang kita lakukan itu berkait dengan manusia, maka tak ada jalan lain tuan-tuan, kita kena jumpa dengan orang tersebut, kita minta halal, minta redha, minta maaf kepada dia atas apa yang kita lakukan kepada dia. Kalau kita pernah ambil harta dia, kita kena pulangkan harta dia. Kalau kita pernah melakukan naya, fitnah kepada dia, kena sebut fitnah kita kepada tuan-tuan. Sebab saya sebut dalam kuliah yang lepas, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i ini, kita disunahkan minta maaf kepada orang dan taubat kepada Allah secara tafsil, secara detail. Kena sebut satu benda yang kita lakukan tu. Jangan kita jumpa dengan dia, aku minta halalkan engkau saja, tak boleh. Itu bukan satu amalan yang diajar kepada kita dalam mazhab Syafi'i. Bersalahan dengan mazhab Maliki, diharuskan secara ijmal. Dosa kita terlalu banyak, kita minta pada Allah, kok-koklah taubat kita ini yang kita tak ingat dosa kita, Allah ampunkan. Kalau kita tinggal solat, itu hutang kita dengan Allah, kita kena utamakan. Sebahagian manusia dia pegang pada pendapat tak wajib qada salat. Itu pandangan yang ganjil, seperti mana dalam pandangan mazhab Zahiri, Ibn Hazim mengatakan tak wajib qada salat yang ditinggalkan. Tetapi dalam jumhur mazhab yang 4 mengatakan bahawa hukum qada salat itu adalah wajib kepada semua. Jangan kita tinggalkan. Kalau muda-muda kita tinggalkan solat, kita pesan pada anak kita yang mungkin kita nampak trend dia tak solat tuan-tuan, pesan pada dia qada lah solat tu. Bila dah lama sangat, dah terlalu banyak, tak ingat dah berapa jumlah dia, maka kita kena qada dengan yakin bilangan tersebut ataupun ghalib zan, yang paling kita boleh ingat bilangan tu. Kemudian dia tanya lagi, kalau dah qada ustaz, tiba-tiba tak sempat masa dia, Allah cabut nyawa kita, macam mana qada kita? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak bebankan pada hambanya satu benda yang dia tak mampu. Ujian-ujian Allah ini bergantung kepada level manusia tuan-tuan. Raja dengan ujian rajanya, pekerja dengan ujian pekerjanya. Kalau kita tanya pelajar, dia takkan merasa ujian yang mak ayah lalui, yang mempunyai anak-anak, anak yang degil, anak yang sebagainya. Pelajar dengan ujiannya, kita sebagai orang yang bekerja dengan ujian kita, orang kaya dengan ujian orang kaya tersendiri. Allah tak bebankan ujian-ujian itu melainkan dengan kemampuan kita. Bila mana kita melakukan maksiat, tertinggal solat kita, qada lah dengan sebanyak-banyak yang kita boleh. Mudah-mudahan kita minta pada Allah, ketika mana roh kita dicabut oleh malaikatul maut, ketika itu Allah nilai usaha kita, Allah nilai ibadah kita, dan kita ini digolongkan di kalangan orang-orang yang meninggal ataupun mati dalam keadaan husnul khatimah, iaitu penghujung kehidupan kita yang baik. Kita minta pada Allah Ta'ala, teruskan kita qada akan solat yang telah kita lakukan itu. Mudah-mudahan Allah menilai akan amal yang kita telah lakukan.
Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya nak sebut 4 perkara sebagai pengakhiran kesimpulan pada pagi yang berkah ini tentang satu amal yang namanya taubat. Ada 4 perkara kata ulama bila mana kita nak bertaubat ni sentiasa kita tak sempat nak buat. Dan 4 perkara ni common, biasalah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita heran, kadang-kadang memang betul kita sedar daripada kejahatan kita nak bertaubat tapi tak bertaubat-taubat. Kenapa tuan-tuan? Ulama kaji dah tuan-tuan, ulama baca dah, ulama tahu dah sifat manusia ni berpandukan Quran dan juga hadis Nabi. Yang pertama yang namanya israr. 4 perkara ni di bawah satu tajuk yang namanya israr. Alif sad ra alif ra. Israr ni ialah kita meneruskan melakukan maksiat berterusan, tak sempat kita nak bertaubat pada Allah Taala. Yang pertama, israr yang dikatakan bila mana kita mengatakan seksa Allah itu bertangguh. Ni selalu dalam pemikiran kita. Tak apalah, tak apa, tak ada apa pun. Macam kita baca kisah Imam Hasan Al-Basri tadi, buat maksiat tapi Allah tak hukum dia. Lalu dia fikir apa? Kerana siksaan Allah ini bertangguh. Betul tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa gitu. Kalaulah tak solat pagi ni dengan sengaja, keluar rumah kena sambal peti, itu mungkin tak adalah kita rasa siksaan Allah itu bertangguh. Tetapi Allah bersifat as-sabur. Allah ini tidak terburu-buru. Satu pintu yang besar yang namanya taubat Allah berikan kepada hamba-hambanya yang melakukan maksiat dan dosa. Maka kita bila mana berfikir bahawa siksaan yang dijanjikan oleh Allah itu Ta'ala itu bertangguh, maka menyebabkan manusia bermudah-mudah dengan barang yang tiada tunai. Maka ubatnya apa kata pengarang kitab? Apakah penawarnya tuan-tuan? Penawarnya ialah supaya ia mengetahui tiap-tiap yang akan datang itu semakin hampir, yakni kematian. Setiap yang akan datang itu semakin hampir kematian kita. Umur kita bukan makin meningkat, umur kita bukan makin bertambah, umur kita semakin mengurang dan menuju satu titik penamat dalam kehidupan kita. Kalau Allah tentukan akhir hayat kita pada umur 60 tahun, hari ini kita umur 50 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, makin berkurang bukan makin bertambah tuan-tuan. Maka ubatnya kita kena fikir sedemikian rupa. Bila mana ada satu pemikiran niat kita kata bahawa siksaan Allah tu bertangguh, tak apalah, maka kena fikir kematian kita semakin menghampiri. Kerana kematian itu kata ulama adalah dekat seorang daripada tali sepatunya. Yang pertama, dan kemudian seperti mana kita bekerja tuan-tuan. Dalam kitab ni dia bagi contoh bekerja di sawah dengan usaha, dengan kerasnya. Untuk apa? Untuk mengelakkan lapar pada masa akan datang. Maka ketahuilah bahawa yang mudarat lebih besar, iaitu siksaan api neraka Allah tu lebih teruk, lebih pedih daripada rasa lapar untuk kita berusaha di dunia. Yang pertama. Yang kedua, iaitu bila mana kita memikirkan sukar meninggalkan kesedapan dan nikmat dunia. Ini biasa. Macam disebut dalam contoh kisah Imam Hasan Al-Basri tadi. Dia hidup dalam nikmat tuan-tuan. Buat maksiat pun nikmat. Semuanya dapat. Makin naik pangkat, kemudian masa yang sama pula makin dia dikurniakan kejayaan anak-anak dan sebagainya. Tapi dia buat maksiat, buat rasuah dan sebagainya. Maka apakah ubatnya? Iaitu diberikan contoh apabila kamu berfikir seorang doktor yang kafir, non-Muslim, mengatakan bahawa air sejuk itu memudaratkan penyakit kita, maka nescaya kita tidak akan minum air sejuk tersebut. Betul tuan-tuan? Kalau kita jumpa dengan doktor dan doktor tu kata, pakcik, jangan minum ini, jangan makan ini sebab dia boleh menyebabkan penyakit pakcik akan bertambah. Kata makcik, ibu, dia kata, adik jangan makan benda ni, dia akan menyebabkan penyakit kita bertambah teruk. Maka ketika itu nescaya kita akan percaya kepada kata-kata doktor tersebut. Maka ubatnya tuan-tuan, maka hendaklah kita berfikir bahawa Allah dan Rasulnya lebih daripada doktor tersebut. Lebih daripada doktor tersebut. Kerana Allah telah menjanjikan satu azab kepada mereka yang tak sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala dan berterusan melakukan maksiat kepada Allah. Dan yang ketiganya, iaitu menangguh-nangguh ia akan taubat daripada sehari kepada sehari. Ini perbuatan yang sentiasa kita manusia lakukan. Nak bertaubat tapi tangguh, bertangguh sehari demi sehari. Maka ketika itu kita kena ingat, orang yang bertangguh-tangguh ni biasa dia cakap apa tuan-tuan? Dia kata, aku tahulah bila aku nak bertaubat. Dalam kitab ni dia beritahu bahawa dia percaya bahawa kuasa bertaubat itu di dalam kekuasaan dia. Aku tahulah bila aku nak bertaubat. Sebab tu hari ni kalau ada orang bila tegur tentang maksiat yang dosa dia lakukan, dia kata apa tuan-tuan? Kubur masing-masing. Itu antara perkataan-perkataan yang biasa kita dengar.
Tuan-tuan, kalau kita meninggal lah, dan kemudian mayat kita, jenazah kita ni automatik dia mandi tuan-tuan, gulik-gulik masuk dalam kubur, senang jatuh kuasa khairat kematian, surau ataupun masjid. Tapi tak berlaku benda tu, kita saling memerlukan di antara satu sama lain. Maka ingat, bila mana kita kata demikian, maka kita kena ingat ubatnya, bahawa kematian itu adalah di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Itu je ubat dia. Bila mana kita rasa benda tu tak apa, aku nak bertaubat bila-bila, kena ingat satu benda bukan dalam kekuasaan kita, iaitu kematian kita. Dunia hari ini kematian mengejut cukup banyak. Maka kita kena ingat bahawa kita bertaubat kepada Allah dengan kadar yang segera. Seperti mana apa? Seperti mana kalau kita nak lalu satu kawasan, ada anak pokok tuan-tuan, dan anak pokok tu kalau kita tak alihkan, menyebabkan dia mengganggu laluan utama kita. Maka ketika anak pokok itulah, kata ulama, kita alihkan anak pokok itu ketika mana akarnya masih lembut dan tidak menunjang. Bila mana kita bertangguh, tak apalah, maka seumpama anak pokok itu semakin besar, akarnya semakin bercambah, tunjangnya semakin mencengkam, dan ketika itu kita akan mendapati kesukaran yang amat besar untuk mengalihkan pokok. Begitulah kita, kata ulama, bila mana kita bertangguh, lama kelamaan badan kita dah tak kuat tuan-tuan. Kita tak boleh beribadah seperti mana kita muda. Apatah lagi makin lama kita bertangguh, penyakit pula didatangkan kepada kita. Mata dah tak boleh baca Al-Quran, mulut dah tak boleh sebut dengan fasih, telinga dah boleh tak dengar kalimah-kalimah majlis ilmu dan sebagainya. Ketika itu mana kita nak letak taubat kita pada asal yang kita tangguh tadi. Maka ingat perkara itu, kematian itu adalah dalam kekuasaan Allah. Jangan kita bertangguh. Dan yang akhir sekali, iaitu bahawa menjanjikan akan dirinya dengan kemurahan Allah Ta'ala, sedangkan dia tidak bertaubat. Hak ni penting. Kata pengarang kitab, inilah sebodoh-bodoh pemikiran. Sebodoh-bodoh pemikiran. Yang mana tuan-tuan? Yang mana bila dia ini mengatakan bahawa tak apa, Allah ini kan maha pengampun, Allah ini kan maha pemaaf, tetapi pada masa yang sama dia tak bertaubat kepada Allah. Pemikiran manusia sedemikian rupa, kata pengarang kitab, adalah sejahil-jahil pemikiran. Ia sabit dengan hadis Nabi SAW, yang mana Nabi bahagikan kepada dua. Orang yang berakal, kata Nabi, adalah mereka yang merendahkan diri dan menghina dirinya dan menjadikan dirinya taat pada perintah Tuhan. Itu adalah orang yang berakal, orang yang cerdik. Yang keduanya, kata Nabi, orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang lemah adalah apabila dia berterusan melakukan maksiat, tetapi dia tak bertaubat kepada Allah. Lalu dia kata apa dalam hadis ni? Dia mengatakan dia menganggap Allah akan mengampuninya. Maka pemikiran sedemikian rupa, kalau adalah yang berkata di kalangan kita dan beranggapan sedemikian rupa, tegur kepada dia bahawa itu adalah pemikiran yang salah. Kerana bila mana kita kata Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat, kita kena buat usaha ataupun amal yang namanya taubat. Mudah-mudahan tuan-tuan ya, dengan sedikit perkongsian pada pagi ini dapat kita memberikan panduan dan koreksi dalam kehidupan kita tentang 4 perkara yang menjadi halangan kepada taubat kita, iaitu israr yang boleh memusnahkan diri kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah dan juga taufik. Hidayah ni Allah dah beri tuan-tuan. Kadang-kadang kita salah faham ta'rif hidayah. Hidayah ni Allah dah beri pada setiap daripada kita melalui Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Rasul sampai menyampaikan hidayah kepada kita. Yang kita nak ni apa tuan-tuan? Taufik, iaitu kekuatan untuk kita meneruskan amal soleh tersebut. Mudah-mudahan Allah kurniakan kedua-duanya, iaitu Allah telah kurniakan kita hidayah, Islam dan iman, dan kita minta kekuatan, yakni taufik kepada Allah untuk kita menguatkan lagi iman dan juga Islam kita ini dengan amal-amal yang soleh yang telah diajarkan oleh baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu saja tuan-tuan, saya mohon maaf di atas barang kesilapan, pastinya ada salah dan silap. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين.